Assalamualaikum, selamat datang ke Sembang Anissa. Hari ini saya akan menceritakan apa itu seminal fluid analysis yang akan membantu kita mengenai kesihatan sperma. Tunggu. Masalah kesuburan sering dikaitkan dengan wanita sejak dahulu lagi, namun kini telah diketahui bahawa 30% daripada penyebab utama masalah kesuburan ialah penyebab daripada lelaki. Masalah ini sudah diambil perhatian dengan lebih serius. Peningkatan teknologi dan rawatan untuk masalah kesuburan lelaki dapat membantu masalah ini untuk diatasi dan seterusnya wanita boleh hamil. Jumlah insiden masalah kesuburan lelaki tidak diketahui dengan tepat kerana ia berdasarkan banyak faktor. Daripada jumlah keseluruhan masalah kesuburan, 30% adalah disebabkan oleh masalah lelaki, 30% daripada masalah wanita dan 40% adalah kombinasi kedua-duanya. Masalah kesuburan adalah diagnosis yang boleh menyebabkan kesan psikologi kepada lelaki dan wanita dan hubungan mereka. Kajian menunjukkan peningkatan tahap tekanan dan ia boleh membawa kepada perceraian dan masalah hubungan suami isteri. Kami akan bawakan kepada anda proses ujian air mani atau seminal fluid analysis. Yang diperlukan ialah counting chamber yang digunakan di bawah mikroskop, pipet, kertas pH. Mula-mula sampel air mani diberikan oleh pasangan untuk diproses. Proses dijalankan di dalam kebuk wasap. Air mani dipindahkan ke counting chamber. Proses yang ketiga, air mani diukur isi padunya menggunakan picagari. Seterusnya, air mani diukur pH-nya. Sedia dilihat di bawah mikroskop. Lihat petak segi empat kecil itu, itulah grade yang akan dilihat di bawah mikroskop bagi mengira sperma. Sudah didengar dahulu apa kata Puan Siti mengenai sperma dan masalahnya. Ini adalah anatomy and physiology of the male reproductive system lah. Okay, yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah rupa bentuk sperm. Okay, sperm ni kalau dalam jarak dekat kita nampak ni ekor dia, and then ini kepala dia lah. Kalau bawah mikroskop kita nampak kecil macam anak bergudu macam tu je, kepala and then dia punya ekor. Tu yang normal punya rupa bentuk. Okay, kalau rupa bentuk yang macam ini, ni kepala besar ataupun macam ni, kepala tirus. Lepas tu ni yang bulat munggil macam ni ataupun kepala kecil macam ni. Yang ni pula spiral, berlingkar macam tu. Yang ni pula macam dia punya ni, ni beguk dekat bawah. Ni dua beguk. Panggil beguk je lah. Okay, and then yang ni pula tak center. Ini dua kepala, ini dua ekor. Ada lagi mungkin yang kepala berlubang, yang batang leher. Okay, ini adalah kategori-kategori rupa bentuk yang tidak normal. Apa yang biasanya mempengaruhi sperm untuk jadi macam ni? Dia ada beberapa faktor lah. Salah satunya, dia punya normal faktornya adalah because of kita punya cara hidup. Lifestyle. Cara hidup maksudnya, adakah kita ini adalah seorang perokok? Adakah seorang lelaki itu adalah seorang perokok? So, kalau dia adalah seorang perokok, kebarangkalian untuk mendapat sperm yang rupa bentuk tak normal banyak macam ni adalah lebih tinggi. Sekarang ni tak akan wujud seorang lelaki pun yang sperm dia tak ada yang tak normal. Because of kita punya lifestyle, kita terdedah dengan radar, kita terdedah dengan radiasi. Tiap-tiap hari naik kereta tu pun ada radiasi, handset, telefon, TV, semua tu lah, because of lifestyle. Tapi sekiranya didapati bilangan yang rupa bentuk tak normal ni lebih, kita tengok dia terlalu banyak. Hanya kalau normal kita nak dia dalam 30%. Daripada jumlah keseluruhan tu kita nak 30% rupa bentuk yang normal. Kalau banyak sangat tak normal, more than 70%, lebih daripada 70%, maksudnya tu kita kira ada masalah lah. Which is require supplement dan juga kena ada rawatan lah. Alright.
lagi? Mungkin faktor kerja lah kita kata. Sekiranya pekerjaan lelaki tersebut dia perlu dia terdedah dengan chemical, terdedah dengan bahan kimia, dia berada di kawasan radar, dia berada di bawah panas terik sepanjang hari, ataupun dia orang yang mengalami masalah sperma ni, masalah sperma sangat sedikit ataupun kita kata tak ada langsung ke, ataupun masalah macam ni, masalah rupa bentuk sperm yang tak normal ni, biasanya kita tak galakkan dia buat satu sukan sahaja. Apakah sukan tersebut? Abang-abang tahu tak apakah sukan yang tak boleh anda lakukan? Iaitu berbasikal. Kenapa berbasikal ni tak boleh, tak digalakkan untuk mereka yang mengalami masalah sperm sedikit ni? Sebab yang pertama, apabila kita lelaki ini berbasikal, naik motor tak apa, naik motor lain ni berbasikal saja. Berbasikal ni bila satu mereka akan pakai proper attire lah. Proper attire which is very tight to that area, to this area. Sperm dia tersimpan dekat scrotum. Ni dekat scrotum, dekat batu ni. This is penis and this is the scrotum. So jadi satu pakai tight attire, ketat, melekat kat situ. So dia jadi tak boleh nak bernafas. And then lepas tu dia pun labuhkanlah di atas pelana. Bila naik basikal tu melabur kat atas pelana tu, and then you start pedal. Pedal. Bila pedal, this area akan bergesel. So start warming up. Bila dah panas, ini dia dah heat up. Kawasannya akan jadi panas. Sperm dia sangat sensitif dengan suhu. So jadi bila dia start panas, and then dia ada sperm ada jangka hayat. So bila dah warming up, dia panas, dah menggelegak, tak selesa kan kita panas. And then lama-lama kita kayuh, badan pula yang akan berpeluh rasa panas. Suhu badan yang panas akan terus turun pergi ke skrotum. So jadi jangka hayat sperm di sini tak lama. Sebab itu, kalau katakan you nak berbasikal juga boleh, tapi jangan exceed, jangan lebih 5 jam seminggu. Boleh? Encik-encik, bapak-bapak, suami-suami, kalau dah jadi bapak, alhamdulillah. Kalau yang belum dan merancang nak dapat anak tu, kurang-kurangkanlah berbasikal, buatlah sport lain. Boleh? Itu sahaja. Berbalik kepada ujian air sperma tadi. Kita akan gunakan mikroskop ini yang menggunakan kanta 20 kali objektif. Apa yang kita mahu lihat di sebalik kanta tersebut ialah bilangan sperma, morfologi dan motility sperma tersebut. Kali ini sperma yang kita dapat lihat ialah sperma yang sedikit bilangannya, yang seperti yang dapat dilihat. Bila tengok close up, di mana kalau compare kepada counting chamber yang ini, spermanya adalah lebih banyak dan lebih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercakap tentang apa perlu kita lakukan sebelum menjalani ujian air mani ataupun seminal fluid analysis. Yang pertama, kalau this is your first time, sebelum ni tak pernah buat ujian ni, so untuk mereka yang pertama kali, dia kena abstinent. Abstinent maksudnya tidak mengeluarkan air mani secara sengaja ataupun tak sengaja. Tak boleh keluarkan selama 3 ke 5 hari. Kalau dah 2 minggu tak bersama, 2 minggu tak keluar air mani pun tak boleh juga. Sebab kalau lama sangat, sperm banyak mati. Sperm akan banyak mati. So jadi keluarkan dulu, tahanlah untuk 3 hari ke 4 ke 5 hari, barulah datang untuk proses ujian air mani ini. Tapi katakan anda sebelum ni dah pernah buat ujian air mani dan didapati bilangan sperma tu agak
ada jangka hayat dia. Kalau baru semalam bersama, dia ada body clock kan? Kalau semalam baru keluarkan air mani, hari ni datang nak buat uji air mani tu, dia jadi tak berapa banyak lagi, not to optimum quality. Tapi kalau bagi tempoh sikit, 3 hari cantik lah. Tapi kalau dah lebih seminggu tak bersama, bila dah lebih seminggu, sperm yang keluar ni, macam saya cakap tadi, dia ada tempoh hayat dia, dia akan mula mati. So, kalau still kita nak buat juga ujian air mani, sedangkan tempoh tak keluar air mani tu agak lama, bila buat, bilangan sperma banyak, tetapi jumlah yang mati juga banyak. Ada faham? Ada faham? Bagus. Okey. Dalam ujian air mani, apa yang kita tengok? Macam mana nak tahu air mani, ujian air mani itu normal atau tidak? Keputusannya. Pertama, andrologis akan tengok dari sudut bilangan keseluruhan. Jumlah according to WHO 2010, jumlah count yang normal, bilangan yang normal ialah 15 juta ke atas. Kalau bawah daripada itu, kita kira ada masalah. 15 juta ke atas baru kita kira normal. Lepas tu kita tengok juga dari segi motility. Daripada jumlah keseluruhan ni, contohnya ada 15, betul-betul borderline, kira normal lagi tak. Daripada jumlah keseluruhan ni, kita tengok jumlah bilangan yang hidup pula. Kita nak 40% hidup. Bila 40% hidup, baru kita kira sebagai normal. Tapi kalau boleh lagi banyak lagi baguslah, 50% ke ni. Macam saya cakap bila lama sangat tak bersama, lama sangat air mani tak keluar, jumlah yang hidup akan mula berkurangan, dia dah start mati. Lepas tu kita tengok juga dari segi rupa bentuk sperm yang normal, morfologi. Sperm ni, kalau kata yang normal dia ada kepala, ekor. Kalau yang tak normal tu ada 2 kepala, ada yang 2 ekor, ada yang leher patah, ada yang leher berlubang, ada yang kepala kecil, ada yang kepala besar, ada kepala 3, ada yang macam bubuk kat tengah, ada yang bubuk tak center, macam-macam. So yang bentuk-bentuk tak normal ni tak semestinya dia mati. Dia mungkin hidup, dia mungkin dalam kategori grade kedua. Seperti dia ada grade dia 1, 2, 3, 4. So kalau kata dia ni aktif tapi bentuk dia tak normal, kalau dia bergerak gedang-gedang, penetrate masuk dalam menisteri, akan lahirlah anak yang kurang sihat ataupun memang akan berakhir dengan keguguran. Apa punca, apa penyebab kepada rupa-rupa bentuk sperm tak normal ataupun bilangan ini berkurangan? Salah satunya ialah merokok. Jadi abang-abang, cik abang, suami-suami sekalian, kalau nak pastikan sperm input quality, optimum quality, cantik, elok, anak lahir sihat, berhentilah merokok. Tapi kalau berhenti merokok terus boleh demamkan. So jadi kurangkanlah merokok sehingga berjaya berhenti merokok. InsyaAllah I doakan. Method of collection, cara-cara untuk kita kumpul untuk dapatkan sampel semen untuk tujuan ujian air mani ni. Kalau dia ada 2 cara actually. Yang biasa diamalkan, dilakukan dekat western lah biasanya, dengan cara onani, masturbation. Kalau dalam sudut Islam, Islamic perspektif, hukum masturbasi untuk tujuan perubatan adalah harus dibolehkan. Bukan suka-suka, kalau suka memang haram. Tapi untuk tujuan perubatan, untuk buat ujian air mani dibolehkan. So masturbasi suami tu boleh sendiri keluarkan ataupun dengan pertolongan isterinya. Pertolongan isteri tu macam mana? Sama ada
isteri buat macam mana sampaikan suaminya ejaculate, ataupun boleh kita pada kaedah coitus interruptus. Iaitu dengan kaedah bersama buang luar. Okay, so jadi Western biasanya tak suka sangat dengan coitus interruptus ni sebab dia kata mungkin boleh mendapat bila guna kaedah tu, dia kata isteri ni tak berapa bersih sangat, kononnya boleh ada jangkitan dari isteri ke kandidat apa. So which is dekat tempat kerja saya, kita ada satu research, kita dah buat satu research, kita compare dua method ni, actually tak ada significant difference pun. So sama je. So kalau dekat tempat-tempat perawat Islam, biasanya kita galakkan guna kaedah yang kedua lah, iaitu coitus interruptus. Tapi kalau kata suami tu datang nak buat ujian seorang-seorang pun, tak ada masalah, tak berdosa sebab hukumnya permissible di sini. So bolehlah menggunakan kaedah masturbasi. Okey. Sperm washing akan dimulakan dengan memakai glove sterile. Juga dilakukan di dalam kepuk wasap. Dua medium akan dimasukkan ke dalam tabung uji sebelum sperma dimasukkan. Kesemua cairan tersebut diambil sebanyak 1 ml setiap satu, menjadikan 3 ml jumlah keseluruhan di dalam tabung uji. Setelah selesai, tabung uji tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin centrifuge untuk di-centrifuge. Jumlah masa dan RPM akan ditentukan oleh penganalisa yang bertugas. Setelah masa tamat, tabung uji akan dikeluarkan daripada mesin centrifuge dan dianalisa semula. Seperti proses ujian sperma SFA yang disiarkan pada awal tadi. Jika dapat dilihat, terdapat sperma di bahagian bawah tabung uji tersebut. Inilah hasilnya, sperma yang cantik, banyak dan normal. Sedia untuk proses IUI seterusnya.